وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن، والحمد لله الذي من علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Ketahuilah bahawasanya antara yang dikatakan beriman pada akhirat adalah beriman pada hari kebangkitan. Itu telah disepakati oleh seluruh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga barang siapa yang tidak beriman kepada hari kebangkitan yang disebut sebagai hari akhirat, maka kafirlah dia. Kalau sekiranya di Islam tapi dia tidak beriman. Beriman maksudnya mempercayainya. Bagi orang kafir yang tidak mempercayai tentang harinya manusia dibangkitkan, maka menambah azab buat mereka di akhirat. Itu sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah berfatwa demikian. Disebabkan dia berkaitan dengan aqaid. Dalam aqaid adanya terkandungnya fitrah manusia. Fitrah manusia adalah Allah Subhanahu wa taala dia cipta manusia, di mana manusia itu ada ain dia. Sebagai ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan ada zat dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cipta pulakan sifat pada zat itu. Seperti mana dalam fitrah. Fitrah itu adalah zatnya, dan di dalam fitrah itu ada sifat. Sifat itu adalah mempercayai, beriman, meyakini. Itu sifat. Sifat pada fitrah. Oleh kerana itulah hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak-anak yang lahir dalam keadaan fitrah dia. Apa maksud fitrah? Sampai kepada satu waktu bulughh. Maksud bulughh adalah sampai pada satu waktu akal dia dapat berfikir. Maka ketika itu dia akan berfikir sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala cipta dalam fitrahnya. Tidak lain melainkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan dia, dan hari pertemuan dengan Tuhannya di akhirat. Itu fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua sekali anak-anak yang lahir ada fitrahnya. Menunjukkan bahawasanya setiap yang lahir tidak kosong. Hanya ketika itu dia belum boleh mampu berfikir. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan apabila kamu keluar pada perut ibu kamu, yang inilah manusia, la ta'lamuna syai'an, kamu tidak mengetahui apa-apa pun, tapi sampai ke satu waktu kamu dapat mengetahuinya. Akan tetapi tak kala mana ketika mana akal itu boleh memahami fitrahnya, lalu datanglah ibunya, bapanya yang menjaganya mengatakan bahawa Tuhan kamu adalah sekian. Itu Islam. Kita mendidiknya anak-anak kita, cucu kita, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Dan akal yang telah ada ni fitrah mudah mencerna, mudah memahami disebabkan dia telah ada. Itulah maksud keimanan, dan keimanan itu satu usaha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan manusia untuk beriman kerana telah diberi padanya, pada dirinya fitrah. Disebabkan dalam fitrah itu berkaitan keimanan. Oleh kerana itulah dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, hari pertemuan dengan Allah, manusia di akhirat, tidak lain disebut sebagai orang-orang yang kafir. Kafir itu adalah yang menolak tak kala mana di sudut penjelasan boleh diterima. Seperti mana contoh mudah, semua sepakat 1 campur 1 2. Tapi ada golongan ni contoh je lah, saya tak boleh terima 1 campur 1 ni 2. Lalu berapa jawapan dia? Bagi saya 1 campur 1 3. Semua kita sepakat 1 campur 1 2. Kalau orang menjaringkan gol, semua sepakat sebut gol, tak sebut gal, tak sebut gel, tak ada. Semua sebut gol. Sepakat satu dunia lagi.
Lalu begitu juga 1+1 adalah 2. Tiba-tiba dia nak menang atas diri dia, 1+1 bagi saya 3. Jadi ini di sudut contohnya orang-orang yang telah dijelaskan 1+1 adalah 2, sekian, sekian, sekian. Ini contoh mudahnya. Telah dijelaskan sejelas-jelasnya, tapi dia tidak boleh terima, walaupun pada hakikatnya akal tak boleh terima dah. Itulah maksud orang kafir. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia menjelaskan segala sesuatu. Yufassilul ayat. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan segala-galanya, termasuklah mukjizat para nabi. Apa saja telah dijelaskan. Jadi dijelaskan itu sampai pada akal manusia, dan manusia perlu menerimanya. Sebab dia dah ada akal, akalnya ada fitrah, kemudian dia menolak. Itulah maksudnya golongan-golongan yang kafir tadi. Itu maksudnya. Seperti mana contoh Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita, wa kuntum azwajan thalatha. Wa kuntum, dan keadaan kamu setelah itu, azwajan, bergolong-golongan, salasa, 3. Maknanya bila diterjemahkan, kamu setelah itu berpecah menjadi 3 golongan. Itu dalam suratul Waqiah. Maksudnya setelah Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan alam, maknanya telah berlakunya kiamat, lalu manusia dibangkitkan, lalu dihimpunkan di mahsyar. Bila dihimpunkan di sana, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa kuntum. Kalimah kuntum di situ adalah past tense, madhi, telah lepas. Maknanya setelah kamu dibangkitkan, itulah maksud setelah tu, madhi tu, past tense. Kamu berpecah, kamu ada 3 golongan. Azwajan, kata Abdullah bin Abbas, adalah golongan yang lebih daripada 2 golongan, sehingga 3 golongan. Salasah, 3. Dari sudut usul, kata ulama-ulama kita, disebabkan ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Sambungan. Di situ ada 2 golongan yang disebut oleh Allah setelah Allah berfirman wa kuntum azwajan thalathah, golongan kanan, golongan kiri. Tetapi ulama-ulama di sudut usul menyebut azwajan thalathah, perlu ditentukan siapa golongan itu di sudut usul dulu. Masuk usul di sini adalah 3 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Memang ada jawapan golongan kanan, golongan kiri, akan tetapi azwajan thalatha ditafsirkan dulu. Lalu ulama kembali balik pada usul aqaid, akidah. Akidah mengajar kita bahawa segala-galanya telah ditakdirkan oleh Allah atas kehendaknya, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana contoh dalam da'watul Islamiyah, dakwah kita hanya menyampaikan kebaikan, kebenaran, da'watul Islamiyah. Lalu ada yang tidak menerima kebaikan tersebut, kebenarannya, lalu itu bukan masalah kita, itu masalah dia. Lalu apabila dia menghina kita, dan itu juga adalah masalah dia. Apabila dia menolak kita, itu juga adalah masalah dia dan bukan masalah kita. Maka oleh kerana itulah setiap daripada orang yang berdakwah, jangan bersedih terhadap apa yang diuji oleh Allah setelah dia berdakwah. Kaedah dakwahnya begitu. Bahkan Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedih, patah hati. Sehingga apatah lagi kalau Rasulullah sedih itu boleh sampai kepada murungnya Rasulullah. Kalau kita agaknya murung, duduk rumah dia, tak cakap, makan tidur adalah murung. Sebab apa? Orang tegur dia, orang marah dia, orang hina dia, tak boleh terima dia tu. Padahal dia adalah seorang pendakwah dalam maksudnya. Dia tidak boleh berlaku demikian. Sebab dakwah hanya sekadar menyampaikan.
Yang lain-lain itu urusan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah perintah kita sampaikan saja, bukan berurusan urusan yang lain pula. Jadi dalam tafsirul Quran, kembali balik pada usul. Kembali balik usul itu ada dua. Yang pertama, perkara-perkara mungkinat di sudut akidah. Mungkinat ni mungkin ya, itulah golongannya, ataupun mungkin tidak juga. Satu. Yang kedua, ada ijtihad ulama atas ilmu yang mereka miliki tetapi tidak dikaitkan dengan aqaid akidah. Cuma sekadar ilmu yang mereka miliki. Aqaid akidah dia lebih pada usul. Bila disebut sebagai usul, maka perlu dilihat awal penciptaan dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengajar kita ini adanya kehendak. Allah izinkan bagi kita berkehendak. Akan tetapi kehendak kita tidak akan menang, tidak akan kita perolehi apa yang kita kehendaki, melainkan kembali atas kehendak Allah. Itu muktamad di sudut akidah Sunnah wal Jamaah. Kita mahu tapi ikut kembali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah aqaidnya akidah. Lalu seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum azwajan thalatha, dan kamu setelah itu ada 3 golongan. Jadi 3 golongan ini perlu ditentukan di sudut aqidatul Islam. Lalu kata ulama tentang awal penciptaan, tentang kehendak dan takdir Allah pada makhluk. Disebutkan dalam hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia melalui Adam alaihi salatu wasallam. Itu telah disepakati dan itu cipta ayat Quran. Apa maksudnya? Keturunannya manusia adalah daripada Abul Bashar, manusia Adam dan juga Hawa. Disepakati. Tidak ada manusia tiba-tiba Allah cipta dia seperti mana Adam. Tidak ada. Kerana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wasallam tanpa melalui kehidupan insan secara ghalibah, kebiasaan. Seperti mana kata sebagian ulama, lepas kita lahir sampai usia 15, itu anak-anak belum masuk remaja lagi, belum masuk dewasa. Mula lahir sampai ke umur 15 itu usia anak-anak. Ini juga disebut oleh ulama akidah di Sunnah wal Jamaah. Atas 15 sehingga usianya 35 dewasa. Walaupun lebih 15 tu kita dah boleh panggil remaja. Remaja tu makna dewasa, dan kebanyakan mereka akhir balik pada usia itu. 35 sampai usianya 50 itu adalah usianya dewasa yang kedua, matang. Sebab apa yang saya sebut ni, banyak pendapat ulama tentang menentukan usia berapa. Tapi ini salah satu pendapat. Usia 50 ke atas sampai ke usia 60 adalah usianya orang yang lebih dewasa tapi tak masuk tua lagi. Atas daripada 60 sampai ke 100, 200 itu usia tua. Lalu apa maksudnya di sini? Nak sampai pada satu usia tua adalah melalui dengan proses puluhan tahun di hidup. Sebagian ulama menyatakan bahawa umur yang pertama, umur setahun sampai umur 15 untuk anak-anak. 15 sampai ke usia 25 itu remaja tu. 25 tu pun remaja. Usia 25 ke atas hingga ke 35 dewasa, tapi belum matang. Atas daripada 35 sampailah usia 45 itu usia dewasa yang matang. 45 sampai 65 tua, usia tua.
Dan sebagian ulama pula menyatakan usia 40 ke atas dah masuk tua, sampailah 60. Usia yang tua renta 70 ke atas. Lalu kita tak memerhatikan tentang usia, tapi kita memerhatikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Lalu adanya 3 golongan yang telah ditetapkan oleh Allah azali, atas kehendak Allah azali. Lalu kata ulama-ulama kita, 3 golongan itu tidak lain melainkan ada golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan diri dia, zat manusia itu telah ditetapkan oleh Allah di kanannya arasy. Ini kita tidak perlu membayangkan, tapi ini yang disebut oleh ulama-ulama akidah. Golongan yang kedua, golongan kiri berada di kiri arasy. Dan apa maksudnya golongan kanan? Yang dimaksudkan golongan kanan adalah golongan yang telah ditetapkan oleh Allah walaupun ruh dan jasad tidak ada. Sebab ketetapan Allah bermula daripada arasy. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita waktu itu dalam keadaan zat dan tidak ada sifat. Bila adanya zat dan sifat, setelah mana roh masuk dalam jasad. Roh itulah menyebabkan wujudnya sifat. Itu pasal bila orang mati juga sifatnya, tapi tidak mati pada zat dia. Ini sudah aqidatul Islam. Perhatikan apa yang saya sebut. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, maknanya wujud kita zat. Bahasa akidah sebut situ, sebagai ulama kata wujud kita nama ain. Lalu bersama dengan kita sifat. Dan sifat itu apabila roh ada dalam pada jasadnya, ada pada ain dia, pada zat dia tadi, maka bermulalah wujudnya dia zat yang ada sifat. Tetapi apabila dia mati, maka sifat itu dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang wujud tinggal adalah zat. Tetapi hendaklah kita ketahui, zat ini adalah kembali balik seperti mana mata, telinga, itu zat. Tapi fungsi itu sifat. Oleh kerana itulah apabila kita mati, ini semua dah tak berfungsi. Tetapi pada zat kita memiliki mata, kita memiliki telinga. Oleh kerana itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang mati pun melihat, orang yang mati pun mendengar. Melihat, mendengar itu adalah sebahagian pada sifat, tapi tidak menjadi hakiki, sebab roh tidak ada. Dalam aqidatul Islam ulama memberi contoh. Zat umpamanya mata, sifat melihat objek itu. Mulut itu zat, sifatnya berbicara. Kaki itu zat, sifatnya berjalan, lari. Tangan itu zat, sifatnya mengambil, menulis, mengukir, menggenggam anggota tubuh badan kita. Bahkan lidah kita pun ada zatnya, kemudian ada sifatnya. Akal kita adanya zatnya, kemudian ada sifat. Tapi bila kita mati, dimatikan oleh Allah itu semua. Bila kita dibangkitkan, lalu hisab itu berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya. Dia tidak tanya kepada kita, dia tanya pada zat penciptaan tadi. Dia tanya mata, dia tanya mulut, dia tanya telinga, dia tanya tangan, dia tanya kaki, dia tanya perut, dia tanya kulit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuat pertanyaan atas sifat, tapi pada zat. Allah Subhanahu Wa Taala dia tak tanya sifat kita yang berjalan, tapi dia tanya kaki. Kaki itu sendiri menjadi saksi berjalan ke mana? Itu pertanyaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu 3 golongan itu kata ulama-ulama, ada golongan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas azali. Kehendak Allah azali. Maksudnya jangan dikatakan ada zaman, ada masa, ada waktu. Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Kehendaknya adalah pasti ada 3 golongan ni apabila dia bangkitkan manusia ini di akhirat. Golongan yang berada di kanan arasy,
golongannya berada di kira arasy. Dan saya sebut dulu dua golongan ini. Golongan ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka dibangkitkan, maka mereka akan diberikan kitab. Mereka menerimanya daripada bahagian kanan mereka. Menerima daripada bahagian kanan tidak semestinya menerima dengan tangan kanannya, tetapi menerima daripada bahagian kanan adalah dia adalah golongan kanan, seperti mana Allah berfirman, fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Tetapi saya sebut usul dulu. Usulnya ketetapan Allah di arasy, dan golongan ini telah ditetapkan oleh Allah berada di kanan arasy. Maknanya kanan yang dimaksudkan di sudut usul sebelah kanan arasy. Arasy kita tidak boleh membayangkan, menggambarkan. Golongan yang kedua, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Hanya yang perlu kita tahu, yang perlu kita ketahui, Quran ini dalam bahasa Arab. Dia perlu melalui penafsiran mengikut pada kaedah bahasa Arab. Oleh kerana itu, orang yang nak mengajar Quran, kalau tajwid, dia kena tahu hukum tajwid, wajib. Kalau dia nak mengajar tafsirul Quran, maka kewajipan baginya untuk mengetahui ilmu tafsir. Ilmu tafsir nombor satu adalah lughah, mengetahui bahasa Arab. Dan tidak boleh mengetahui bahasa Arab secara biasa-biasa, Arab komunikasi. Tak, dia perlu melalui menguasai ilmu nahwu dan saraf, ilmu balaghah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kalau kita tengok terjemahan Quran, saya tengok yang versi Indonesia, versi Melayu Malaysia, adapun golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Soalannya, mana datangnya alangkah bahagianya golongan kanan itu? Fa ashabul maimanah, maka adapun golongan kanan. Ma ashabul maimanah, kalimah ma di sini di sudut lughah bahasa adalah isim istifham, nama bagi pertanyaan. Lalu macam mana boleh jadi terjemahannya alangkah bahagianya golongan yang kanan? Disebabkan alangkah bahagia itu tidak ada dalam lafaz Quran. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Lalu jawapannya adalah melalui lughah bahasa. Fa ashabul maimanah, maka ada pun golongan kanan. Itu saya tidak i'rabkannya. Ma di situ adalah isim istifham. Dia nama untuk pertanyaan. Satu lagi disebut sebagai huruf istifham, tapi ma di sini tidak termasuk. Sebab ma banyak masuk. Ma juga boleh bermaksud nafiyah, menafikan. Tapi ma di sini tidak termasuk nafiyah. Ma juga boleh menunjukkan pada mausul. Mausul ni kalimah yang ditambah tapi tidak ada makna. Seperti mana contoh kita dalam bahasa Melayu, biasanya ma di sini akan diterjemahkan apa. Begitu. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah, begitu. Tapi kalimah ma hanya sekadar mausul, kecuali kalau ma tu adalah istifham. Cuma nak diketahui istifham apa, bahagian pertanyaan bagaimana. Lalu di sini adalah isim istifham. Maksud isim istifham adalah pertanyaan yang memerlukan penjelasan. Bila penjelasan telah diberikan, maka pertanyaan tidak perlu lagi, melainkan ambil saja penjelasannya. Oleh kerana itulah ulama bila menterjemahkan akan ma ashabul maimanah, ma di situ adalah isim istifham. Awalnya pertanyaan. Seperti mana contoh kita bertanya, adapun golongan kanan, stop. Golongan kanan tu siapa? Tapi di sini Allah tidak menyebut man, siapa? Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut ma. Ma di situ apa golongan kanan tu? Dan tidak ditanya man, siapa golongan kanan. Dia ada perbezaan. Mengapa agaknya? Disebabkan kalau kalimah man, dia mungkin tidak memerlukan penjelasan.
Cukup memadai apa yang Allah firmankan, itu orangnya, golongannya. Tetapi ma memerlukan penjelasan sehingga perlu dijelaskan dalam penafsiran ayat itu. Oleh kerana itulah sebagai ulama qiraat dia membaca fa ashabul maimanah, waqaf. Ma ashabul maimanah, dia waqaf situ. Kerana apa? Adapun golongan kanan, waqaf. Ma ashabul maimanah, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Mengapa disebut alangkah bahagianya? Kerana ma di situ telah terjawab dan telah dijelaskan bahawa dia golongan ahli syurga. Golongan ahli syurga pasti bahagia. Alangkah bahagianya golongan kanan kerana mereka adalah golongan ahli syurga. Muqtamad akidah. Di sudut akidah muqtamad. Ini golongan kanan, golongan ahli syurga. Dan ulama menyatakan semua masuk syurga kalau dia berada pada golongan kanan. Atas takdir Allah Subhanahu wa taala, bahagian kanan arash tadi, inilah golongannya. Inilah golongannya. Alangkah bahagianya golongan kanan itu. Dan di sudut bahasa Arab, fa ashabul maimanah, fa ashabu, di situ adanya mubtada, permulaan perbicaraan. Permulaan perbicaraan. Permulaan perbicaraan maksudnya ada bermulanya keadaan manusia. Ayat sebelumnya tentang keadaan alam. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Itu semua keadaan alam semesta yang dibinasakan oleh Allah. Tiba-tiba Allah sebut kita wa kuntum azwajan thalatha, ketika mana telah dibangkitkan. Fa ashabul maimanah, maka ada penggolongan kanan. Jadi jalan penceritaan tu bermula kembali, itu nama mubtada. Oleh kerana itulah ulama mewaqafkan kerana kalimat ma ashabul maimanah adalah mubtada thani, yang kedua, makna cerita yang kedua pula, tapi masih bermula sebab mubtada bermula. Itu yang ulama mewaqafkan bacaan fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah, golongan kanan, golongan ahli syurga. Wa ashabul mash'amah, adapun golongan yang belah kiri, ma ashabul mash'amah, kembali balik dia adanya khabar yang pertama, mubtada pertama, mubtada yang kedua, juga dibaca waqaf. Wa ashabul mash'amah, dan ada pun golongan kiri, ma ashabul mash'amah. Terus diterjemahkan, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Kalimah ma di sini sama seperti mana ma ashabul maimanah, ini hanya ma ashabul mash'amah. Lalu mengapa diterjemahkan alangkah sengsaranya? Itu termasuk penjelasan pada pertanyaan isim istifham. Turun ulama dah dapat penjelasannya, lalu terus dimasukkan pada terjemahan alangkah sengsara deritanya golongan kiri, kerana mereka adalah ahli neraka selama-lamanya. Ahli syurga pun pasti selama-lamanya. Wasabiquna sabiqun, lalu Allah meneruskan golongan yang dulu-dulu ni sabiq. Cuma Allah Subhanahu wa taala menyebut salasah, tiga. Lalu mana satu lagi? Golongan kanan satu, golongan kedua, dan dua. Golongan kiri dua. Di arasy Allah, belah kanan arasy Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di belah kiri pula adalah golongan yang kedua. Jadi golongan yang ketiga ini mana? Jawapannya kembali pada usul cerita ketetapan Allah yang berada di arasy. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'udun. Itu cerita ketetapan itu bermula di arasy. Ayat Quran yang lain disebut 50,000 sanah.
Maksudnya Jibril alaihi wasallam dan para malaikat yang seperti mana Jibril, bumi nak menuju ke naik langit bawah pada aras khamsina alfasana, 50,000 tahun. Satu. Yang kedua, alfasanati mimma ta'uddud, satu hari perhitungan di alam di akhirat sama dengan 1000 tahun perjalanan dunia. Maksudnya apa di sini? Kalau sekiranya seseorang itu pernah hidup di atas dunia 100 tahun, lalu dia dibangkitkan, maka apabila dia dibangkitkan, apa yang dirasai sana tidak sama seperti mana yang dirasai di bumi ini, dunia ini. Disebabkan 1 minit di akhirat bersamaan dengan 2 tahun di atas dunia. Seminit. Satu riwayat ulama mengira demikian. Sebab sana 1000 tahun tu, itu yang ulama membuat pengiraan hanya beberapa jam saja kita hidup di bumi ini, dikira 200 tahun perjalanannya ke sana hanya berapa jam saja. Sebab nak ditentukan alfasanati mimma ta'uddud, alfasanati makna menunjukkan bahawasanya keadaan manusia di akhirat itu 1000 tahun perjalanan kehidupan dunia, sana hanya boleh buat pengiraan sekadar setengah hari. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, berapa hari kamu hidup? Kam labistum? Lalu mereka mengatakan, fil ardi, di sini. Berapa lama kamu hidup di bumi? Kami hidup yauman atau ba'da yaum, satu hari atau setengah hari. Apa maksudnya di sini? Di akhirat itu perjalanan di dunia nak dikaitkan sana mungkin sehari 2 hari. Kehidupan itu menyamai lebih 1000 tahun. Apa maksudnya di sini? Ini menunjukkan keadaannya zat dan roh yang manusia tidak sama keadaan roh dan jasad ketika mana di bumi ini. Tidak sama. Mengapa tidak sama? Tak kala mana manusia berada dalam syurga kekal selama-lamanya. Lalu bagaimana kulit dia, tubuh dia, kalau dikatakan dia boleh bertahan dan kekal, tentu tidak sama zat dan sifat seperti mana atas dunia. Kemudian ahli neraka pun masuk neraka diazab. Lalu bagaimana tubuh mereka boleh menahan azab? Apa maksud menahan azab? Mengambil masa untuk mengazab. Itu yang Rasulullah bagi tahu. Keadaan golongan kanan, golongan kiri, Allah Subhanahu Wa Taala besarkan tubuh mereka sehingga ahli neraka itu sebesar-besar tubuh, gigi gerahamnya sebesar Uhud, kata Rasulullah. Kulitnya itu sampai 100 lapis kulit, antara bahu ke bahu, kita kata bahu hujung sini sampai bawah telinga ni, 3 hari 3 malam, kata Rasulullah. Lalu sebesar apa di situ? Lalu itulah yang nak kaitkan bahawa sebenarnya alangkah sengsaranya golongan yang kiri itu disebabkan kehidupan mereka bukan sama dengan kesengsaraan di dunia, tapi cerita kesengsaraan di akhirat. Seperti mana golongan yang kanan tadi, ma ashabul maimanah, alangkah bahagia, maka bahagia itu tidak boleh disamakan dengan kebahagiaan di atas dunia. Bismillah. Tidak boleh disamakan. Jadi oleh kerana itulah dalam penafsiran ini, apabila saja kita menyebut alangkah bahagia, alangkah sengsara, maka jangan disamakan seperti mana kehidupan dunia, bahagia atau sengsara. Sebab cerita ini kembali balik akhirat. Oleh kerana itu akal kita perlu memandang pada keimanan pada akhirat. Jangan memandang alangkah bahagia. Dia memandang berkaitan kebahagiaan dunia, bukan. Satu golongan lagi kata ulama at-ijtihad. Ulama kembali balik di sudut akidah adalah golongan-golongan khawas yang khusus di sisi Allah. Golongan ini adalah golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Para nabi, innan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada.
tiga golongan ini. Ini dalam tafsir disebut oleh ulama. Para nabi-nabi tidak ada yang dihisab sebab mereka tidak ada dosa yang dilakukan. As-Siddiqin, golongan yang betul-betul belakang para nabi dan membantunya menjadi sahabat bagi para nabi. Syuhada, siapa saja di antara umat seperti mana umat Rasulullah yang berjihad atas fi sabilillah, lalu syahid. As-Salihin, kembali golongan yang pertama, ada di antara mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga golongan tidak dihisab. Jadi soalannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut ini golongan kanan juga, tapi Allah pisahkan sehingga jadi tiga? Mengapa saja tidak disebut minan nabiyyin wasiddiqin golongan kanan, tapi Allah Subhanahu wa taala sebut tiga? Oleh kerana itulah kata ulama, maka perlu dipisahkan golongan yang kanan dengan keumuman dan perkhususan. Secara umumnya semua orang soleh beriman ada syurga walaupun mereka dihisab. Satu, secara umumnya keseluruhan orang yang mati kafir tidak ada iman ahli neraka. Lalu satu golongan lagi perlu dikhususkan, itulah golongan para nabi, para siddiqin wa syuhada. Salihin golongan yang pertama, yang kanan. Jadi mengapa Allah pisahkannya? Tidak lain agar kita mengetahui siapakah golongannya, patut kita ikut. Kalau kita mahu kembali balik siddiqin wa syuhada, maka kita boleh ikutnya minan nabiyyin. Sebab minan nabiyyin wa siddiqin golongan yang ikutnya para nabiyyin. Golongan kanan umum, semua beriman, semua orang soleh, mati Islam, sah dua kalimah syahadah, tapi dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua golongan kanan akhirnya masuk syurga. Dan ada di antara mereka golongan kanan diazab terlebih dahulu, tidak kekal, kemudian masuk syurga, tapi tetap golongan kanan. Itu pasal perlu dipisahkan, kerana mustahil seorang nabi maka mereka juga akan diazab lalu masuk syurga. Jadi tidak boleh dimasukkan golongan minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada masuk golongan kanan, sebab golongan kanan dah pecah dua. Ada yang dihisab lalu Allah ampunkan dia lalu masuk syurga. Ada di antara mereka diazab dulu, terakhir masuk juga syurga. Golongan yang kiri terus masuk neraka dia. Jadi begitulah kita memahami mengapa Allah Subhanahu wa taala dia tak sebut wa kuntum azwajan thaniyan, dan kamu berpecah menjadi dua, tapi Allah kata tiga. Jadi itulah maksudnya di surah penafsiran perlu mendalami mengapa Allah sebut tiga. Yang tiga itu siapa, sebab Allah tak sebut. Lalu kaedah ulama memisahkan, satu golongan kanan mesti menjadi satu golongan yang dikhususkan. Lalu dikaitkan dengan firman Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, walaupun ada salihin. Salihin golongan terakhir menjadi keumuman golongan kanan. Itu pada kaedah. Kerana kesolehannya maka dia layak masuk syurga walaupun dia ada dosa, lalu dikenakan azab buat dia. Itu cara akidah ahli sunnah wal jamaah mengajar kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.